This video is brought to you by igshopauq.co. Diorang banyak menghasilkan t-shirt sublimation anime, hoodies anime, kasut, casing dan banyak lagi. Dan baru-baru ini diorang ada kasih baju ke aku yang memang menarik gila. Ada keratan-keratan manga dengan cerita tersendiri yang bertujuan mengembalikan nostalgia siri One Piece dulu-dulu. Tempahan untuk baju ini dibuka sekarang dan kalau korang menggunakan promo code K11M7, korang akan mendapat diskaun sebanyak RM10 dan promo ini hanya tinggal 2 minggu saja lagi. What are you waiting for, guys? Segera DM igauq.co. Link IG shop dorang aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video kali ini aku nak bercerita pasal seorang watak yang menjadi bualan sampai sekarang, walaupun wataknya telah pun tidak ada lagi. Dia adalah seorang legenda, seorang yang walaupun di hadapannya bersusun bala tentera musuh dan bersama dia tiada peluang untuk menang, namun dia tetap berdiri gagah dan tegak dan tidak akan lari. Dia adalah insan yang memiliki segala-galanya, kemewahan, kemasyhuran, kekuatan. Seorang lelaki yang telah menguasai segala-galanya yang ada di dunia ini. Dialah Raja Lanun legendaris Gol D. Roger. Menurut Rayleigh, di saat-saat terakhir dalam hidupnya, Roger telah memindahkan kemalapan api kehidupannya kepada api yang lebih besar ke seluruh dunia. Tidak pernah dia ketawa, tidak pernah dia menangis dan tidak juga dia pernah minum sehebat itu dalam hidupnya, melainkan pada hari eksekusi Roger. Dialah kapten kami dan dia adalah lelaki luar biasa. Inilah seluruh kisah hidup Gol D. Roger. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Coverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Coverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Anggap setiap kali Keropok Moni, hidang petang pagi, Keropok Moni, rasa yang menawan. Keropok Moni. Gol D. Roger lahir pada tanggal 31 Disember di Kepulauan Polestar di kota Locktown, East Blue. Ketika usianya sudah meningkat dewasa, Roger telah keluar dari kampungnya untuk berlayar ke lautan dengan memakai topi jeraminya. Pada saat dia ingin berlayar, dia telah berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Silver Rayleigh yang sedang minum sambil terbaring di atas kapal. Roger yang melihat Rayleigh yang mempunyai kapal terus mengajak Rayleigh untuk jadi nakamanya dan berlayar bersama dan mengatakan bahawa perjumpaan mereka itu adalah suatu takdir. Maka Rayleigh pun telah ikut mengembara bersama Roger. Maka dari situ terbentuklah Lanun Roger yang suatu hari nanti digeruni seluruh dunia. Selang beberapa masa, Roger telah berjaya merekrut nakama-nakamanya, termasuklah Skopper Gaban, Sunbell, Seagull Guns Nosdon, CB Gallen, Spencer dan ramai lagi. Roger Pirates kemudiannya telah menjelajah ke New World di mana mereka telah berjaya menceroboh masuk kubu kuat Big Mom dan berjaya mentranskripsikan road poneglyph milik Big Mom. Rentetan dari peristiwa tersebut, Big Mom telah bersumpah untuk menjaga road poneglyphnya dengan lebih cermat dan lebih kukuh. 39 tahun sebelum current storyline, Roger Pirates telah tiba di sebuah pulau yang bernama Pulau Roadstar, iaitu pulau terakhir pointed by the log post. Namun Roger mengetahui bahawa pulau terakhir yang sebenar bahkan lebih jauh dari pulau itu, dan dengan menggunakan road poneglyph lah kunci ke pulau terakhir yang sebenarnya. Namun Roger tidak mampu untuk membaca poneglyph itu. Setahun kemudian, iaitu 38 tahun sebelum current storyline, Roger dan rivalnya Monkey D. Garp telah menjalinkan sebuah pakatan sementara dalam menjatuhkan satu lagi kumpulan lanun legenda, Rocks Pirates, yang terdiri daripada lanun-lanun legenda Rock D. Zabek, Edward Newgate, Shiki, Kaido, Charlotte Linlin, Wang Zi, Captain John. Mereka telah bersama-sama bertarung
bertarung di sebuah pulau yang diberi nama The God Valley. Pertempuran epik itu telah menyaksikan kekalahan Lanun Rocks dan pembubaran kumpulan Lanun itu. Peperangan itulah menjadi sebuah insiden yang cuba ditutup oleh World Government, iaitu insiden yang bernama God Valley. Dan Pakatan Marine bersama-sama Lanun Roger juga tidak didedahkan. 8 tahun Roger berusaha mencari konklusi bagaimana caranya dapat dia kuasai tulisan dari poneglyph, dan penantiannya selama 8 tahun itu akhirnya membuahkan hasil. Kerana 30 tahun dari current storyline, Roger telah membaca sebuah surat khabar menyatakan bahawa seorang samurai dari negara Wano telah menyertai Lanun Whitebeard. Hal ini membuatkan Roger tidak sabar lagi untuk bertemu dengan samurai itu. Namun selang 2 tahun kemudian, iaitu 28 tahun dari current storyline, Roger telah diserang satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Roger kemudiannya telah memutuskan untuk berkelana satu lagi pengembaraan terakhir bersama-sama krunya ke Grand Line. Sesampainya mereka ke pintu masuk Grand Line di Twinscape, mereka telah berjumpa dengan Crocus, doktor yang terkenal di dunia pada saat itu. Roger yang mengetahui Crocus boleh merawatnya dan mengurangi kesakitannya buat sementara waktu, maka dia pun terus mengajak Crocus untuk turut serta dalam pengembaraan terakhir itu. Crocus yang niatnya untuk mencari romba pirates yang hilang lalu bersetuju untuk menyertai Lanun Roger. Ketika Roger mengelilingi Grand Line, Roger telah berlawan dengan banyak lanun-lanun yang kuat. Hal ini kita dapat lihat sendiri pada anime episod 48, di mana Raul, seorang bartender yang memberitahu kepada Luffy bahawa Roger telah melawan dengan banyak lanun yang kuat seperti Giant Killer dengan kepalanya dibelah oleh Roger, seterusnya King Eric dan penembak tepat Silver dan ramai lagi. Pada tahun seterusnya, iaitu 27 tahun dari current storyline, Roger telah disantuni Flying Pirates, pimpinan Shiki the Golden Lion bersama armadanya yang terdiri daripada 51 kapal perang. Shiki mengetahui bahawa Roger tahu lokasi senjata kuno di Ancient Weapon, dan Shiki percaya dengan pakatan lanun mereka bersama-sama armadanya dan Ancient Weapon itu, mereka akan dapat menguasai seluruh dunia ini. Bahkan Shiki turut mengatakan yang dia akan lupakan insiden yang berlaku sebelum ini di God Valley. Namun apa yang mengejutkan adalah walaupun pada saat itu Roger langsung tidak memiliki harapan untuk menang berhadapan dengan armada Shiki, Roger telah menolak tawaran Shiki dan memilih untuk hidup bebas dan berbuat sesuka hatinya. Dengan penolakan tawaran Roger itu, maka tercetuslah sebuah peperangan besar di lautan itu yang diberi nama At War. Pertarungan telah berlaku dengan sengitnya. Kapal perang mereka masing-masing telah bertukar-tukar tembakan demi tembakan meriam. Namun tanpa diduga, cuaca di lautan tersebut telah tiba-tiba bertukar menjadi ganas, dan pertarungan itu telah tamat disebabkan sebuah ribut besar membadai mereka. Namun misterinya, ribut tersebut tidak menyerang Roger Pirates, namun armada Shiki lah yang menerima dampaknya, menyebabkan separuh dari armadanya tenggelam, dan Shiki telah menerima kecederaan yang fatal, iaitu roda kemudi kapal telah tertanam di kepala Shiki, dan mengalihkan roda kemudi tersebut akan membawa maut kepadanya. Setahun kemudian, Roger dan krunya telah membantai teruk satu skuadron marine dan menciptakan kekecohan di satu pulau yang mana telah menarik perhatian kru Whitebeard yang kebetulan lalu di situ. Sebaik sahaja mereka menyedari bahawa Lanun Whitebeard telah berlabuh di pulau yang sama, mereka telah disantuni oleh seorang samurai dari negara Wano milik kru Whitebeard dengan 2 pedangnya. Setelah samurai itu berjaya menewaskan beberapa kru Roger di situ, Roger telah mengarahkan skop pegaban dan relik ke tepi, dan dia sendiri ingin bertarung dengan samurai itu. Namun dengan hanya satu libasan sebelah tangan sahaja, Roger berjaya melayangkan samurai itu. Kemudian dari ruangan angkasa, berterbangan seorang yang dijuluki dengan nama Whitebeard, meluru ke arah Roger dengan pedang supreme-nya, melibaskan ke arah Roger. Namun Roger tenang menahan serangan tersebut. Apa yang menakjubkan ialah seluruh pulau telah bergegar hasil impak dari pertarungan pedang mereka yang bahkan tidak langsung bersentuhan. Dan pertarungan antara 2 lanun legendaris itu telah berlangsung selama 3 hari dan 3 malam dan berjaya dileraikan setelah lanun masing-masing bertukar-tukar hadiah. Roger kemudiannya telah bersembang-sembang dengan Oden dan Whitebeard berkenaan hasratnya untuk ke pulau misteri terakhir itu. Roger sangat-sangat terkejut mengetahui bahawa Kozuki Oden mampu untuk membaca tulisan poneglyph dan kemudiannya merayu sehingga bersujud supaya Oden menyertainya untuk tempoh 1 tahun sahaja. Setelah
Oden berjaya memujuk Whitebeard, Oden pun menjadi kru pinjaman di dalam Lanun Roger. Dan Oden membawa bersama-samanya Lady Toki, Momonosuke yang masih kecil, dan Hiyori yang masih baby, dan Nekomamushi dan Inuarashi juga. Secara sembunyi-sembunyi telah mengekori Oden masuk ke dalam kapal Lanun Roger. Crocus kemudiannya telah memberitahu Roger bahawa dia hanya memiliki tempoh masa 1 tahun sahaja untuk terus hidup. Dan kemudian Lanun Roger telah mengembara ke pulau langit yang bernama Skypia. Roger dengan mudah telah menjumpai Shandorian Golden Belfry berkat kemampuan Voice of All Thing-nya. Dan bukan itu sahaja, bahkan mereka juga terjumpa poneglyph yang ada di bawah loceng emas tersebut. Lalu Roger menyuruh Oden untuk menulis bahawa Roger telah sampai ke Skypia dan akan menceritakan isi yang ada pada poneglyph itu kepada seluruh dunia di batu poneglyph tersebut. Setelah mereka turun dari Skypia, mereka pun teruskan lagi pengembaraan mereka ke Water 7 untuk melawat Tom, engineer yang telah membuatkan kapal Majestic di Oro Jackson. Dengan adanya Oden di sisinya, Roger berhasrat untuk segera mencari baki 3 lagi road poneglyph setelah salinan poneglyph Big Mom telah pun mereka perolehi. Mereka kemudiannya berencana untuk ke Wano dan Zou setelah Roger mendapat info dari Oden dan Nekomamushi dan Inuarashi bahawa di negara mereka masing-masing mempunyai batu road poneglyph tersebut. Lanun Roger kemudiannya mengembara ke Fishman Island. Semasa dalam perjalanan ke dasar laut itulah Roger dan Oden telah mendengar suara dari Sea King yang hanya mereka berdua sahaja yang mampu mendengarnya. Setelah sampai di Fishman Island, Roger telah berjumpa dengan King Neptune. Lanun Roger kemudiannya berjaya menjumpai road poneglyph kedua di Sea Forest berhampiran satu lagi poneglyph biru yang mengandungi maklumat berkenaan ucapan maaf Joy Boy. Dan di Fishman Island juga, Roger telah mendengar satu ramalan dari Fish Girl yang bernama Charlie. Setelah meninggalkan Fishman Island, Toki telah jatuh sakit menyebabkan Lanun Roger perlu singgah ke Wano. Namun kunjungan mereka ke Wano bukan sekadar untuk menghantar Toki, mereka juga turut mendapat salinan daripada road poneglyph di Wano. Setelah meninggalkan Toki, Momonosuke, Hiyori, Inuarashi dan Nekomamushi di Wano, Lanun Roger berupaya menjejaki pulau bergerak Zou berpandukan Viver Card yang diberikan oleh Nekomamushi dan Inuarashi. Dan mereka juga dapat berteman mesra dengan bangsa Ming disebabkan surat kedua-dua ekor Ming tersebut. Dalam perjalanan Roger memasuki Whale Tree, Roger dan Oden sekali lagi mendengar satu suara misteri yang hanya kedua-dua mereka sahaja yang mampu mendengarnya. Kemudian Roger telah berjumpa dengan Pedro yang masih kecil yang berhasrat untuk menyertai petualangannya. Roger telah menolak permohonan Pedro dan mengatakan bahawa Pedro suatu hari nanti akan memainkan peranan yang penting dalam hidupnya. Sebaik sahaja mereka meneruskan lagi perjalanan mereka, keadaan Roger menjadi semakin meruncing. Jadi Roger perlu segera bergegas ke pulau terakhir itu dan terpaksa meninggalkan Buggy yang demam dan Shanks yang ingin menjaga Buggy. Disebabkan Roger telah memiliki road poneglyph Big Mom, road poneglyph Fishman Island, road poneglyph Wano dan road poneglyph Zou, Lanun Roger akhirnya telah melakukan suatu perkara yang mustahil, iaitu mereka akhirnya telah berjaya menemui pulau misteri yang telah ditinggalkan selama ratusan tahun itu. Di pulau itulah mereka bukan hanya telah mempelajari rahsia Void Sentry, The Ancient Weapon dan Wheel of D, mereka juga berjaya menjejaki harta Joy Boy. Melihatkan perkara tersebut, Roger bersama-sama krunya telah ketawa. Roger mengaku yang dia sangat-sangat ingin tahu identiti Joy Boy disebabkan kisahnya yang lucu. Terinspirasi dari kisah Joy Boy, Roger menamakan pulau terakhir itu sebagai Laugh-Tale. Sejenak, berita tentang penemuan Roger ke atas pulau Laugh-Tale membuatkan seluruh dunia mengenali Roger sebagai gelaran The Pirate King. Disebabkan itulah ramai Marine dan Lanun mensasarkan Roger Pirates untuk mendapatkan harta yang mereka temui itu. Setelah berjaya mencapai impiannya, Roger telah membubarkan Lanunnya dan menyedari bahawa dia terlalu awal sampai ke Laugh-Tale. Roger berhasrat untuk mencari pewaris supaya pewarisnya suatu hari nanti dapat menyelesaikan satu lagi misinya yang mana dia terlalu awal dan tidak mampu lakukan itu. Roger juga memberitahu Oden bahawa dia ingin untuk bertemu Whitebeard untuk kali terakhir sebelum dia mati. Setelah itu, Roger lah orang yang pertama meninggalkan Oro Jackson dan meninggalkan satu message kepada first mate-nya, Rayleigh, bahawa dia tidak akan mati.
Dia juga turut dibekalkan Dr. Crocus ubatan setelah meninggalkan kapal dan nakamanya. Sebelum kematiannya, Roger sempat bertemu Whitebeard buat terakhir kalinya dan bagi tahu Whitebeard yang world government telah memalsukan namanya, iaitu Gold Roger, sedangkan nama sebenarnya adalah Gold D. Roger, dan dia turut menerangkan rahsia Wheel of D kepada Whitebeard, dan ketika dia menawarkan rahsia lokasi Laughtale, Whitebeard menolaknya kerana dia tidak berminat. Roger kemudiannya telah menjelajah ke Batterilla di mana dia telah berjumpa dengan Portgas di Rogue, dan hasil perkongsian hidup singkat kedua-dua pasangan itu, mereka telah mendapat seorang anak yang bernama Gold D. Ace. Sebelum Ace dilahirkan, Roger telah menyerahkan dirinya kepada Merrin. Semasa di dalam penjara, Roger telah memohon kepada Garp untuk menjaga anaknya dan mengatakan seorang anak yang baru lahir tidak sepatutnya dihukum di atas kelakuan ayahnya. Walaupun Garp bagi tahu yang bukan tanggungjawab dia, namun Roger tahu bahawa Garp pasti akan bantu dia di saat ketiadaannya nanti. Memikirkan bahawa kematian Roger akan dijadikan ikhtibar kepada seluruh masyarakat dunia tentang jenayah piracy dan menunjukkan betapa kuatnya askar-askar Merrin, Roger telah dieksekusi di hadapan ribuan orang di Lockdown East Blue. Namun tidak disangka-sangka, tindakan itu ternyata menjerat mereka. Di saat seorang penonton di situ bertanyakan harta Roger, Roger telah mendedahkan bahawa dia telah meninggalkan kesemua hartanya di suatu tempat dan menggalakkan mereka untuk mencarinya. Sebaik sahaja ucapan Roger itu dilaungkan, dua tombak tajam telah menembus tubuh Roger. Dengan senyuman, Roger telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun, nafasnya itu disambung oleh seluruh penonton yang hadir dan kematiannya disorak dek kerana mengetahui bahawa harta Roger, iaitu One Piece, telah ditinggalkan Roger semuanya di satu pulau. Maka dengan itu, tamatlah riwayat sang Raja Lanun Abadi itu dan bermulalah aktiviti perlalunan era baru setelah dari ucapan keramat terakhir Roger itu. So gang, that's all yang aku boleh kongsikan berkenaan kisah hidup Gold D. Roger. Kalau korang ada penambahan atau aku tersalah fakta, korang boleh tinggalkan komen di bawah. And gang, before I end, sedikit renungan. Teruslah tabah tanpa mengira apa yang sedang dihadapi, apa sahaja yang kita ingin lakukan. Carilah pekerjaan yang kau rasa tidak peduli sekiranya terpaksa bekerja lebih masa, lebih tenaga, lebih biaya untuk seumur hidup kau. Carilah kerja itu, kerja yang dekat dengan hati kau, kerja yang buatkan kau bahagia dan bukannya merungut setiap masa. Dan walaupun kau rasa itu adalah mustahil, ingatlah kebanyakan dari kita adalah dari latar belakang yang biasa dan tak ramai yang lahir dengan bakat, ilmu, keyakinan, kemahiran, kepakaran. It's just a question of how big is your goal, how important is that goal in your life, and how hunger is you towards your goal. Excuses only for loser, and you are not a loser. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi